Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan membicarakan bab 2C, iaitu pengenalan kepada isim jamak taksir, isim spesifik iaitu isim ma'rifah, dan juga isim feminin iaitu muannas. Okay. Pertama sekali, sebelum saya membincangkan poin-poin di sini, apakah kepentingan bab ni? Bab ni sebenarnya nak bagi tahu kalau kita sebelum ni telah dah belajar mengenai jadal muslimun, iaitu muslimun, muslimani, muslimunah. Kita dapat perhatikan bahawa perubahan daripada muslimun, muslimani, muslimunah, kita boleh tahu dia adalah isim singular. Isim singular itu maksud bilangan 1, kemudian muthanna bilangan 2, kemudian isim jamak bilangan banyak, kan? Okey. Tapi ada kala nanti bila kita bertemu dengan kalimah isim tertentu, kadang-kadang on the first glance kita tengok isim itu macam isim singular, iaitu bilangan 1, tapi sebenarnya dia tidak. Dia adalah isim jamak. So maksudnya apa? Kita sekarang ni dah mula menemui bab ni, nak bagi tahu di sana ada macam beberapa case yang dia tak follow jadual muslimun tu. Jadual muslimun tu dia adalah pattern yang kita boleh detect, kita boleh tahu, ada nampak form yang jelas dan clear. Okay. So now dalam inilah dia kepentingan bab ni, nak bagi tahunya daripada dia deviate sikit, lari sikit daripada format yang kita dah belajar sebelum ni. So itulah dia. Dan dalam bab ni kita akan membincangkan isim jamak taksir, kemudian isim-isim yang kalau sebelum ni kita rasa mungkin dia adalah isim yang makrifah, tapi sebenarnya dia adalah kalau kita rasa isim sebelum ni, kita rasa isim itu isim nakirah, isim umum, tapi sebenarnya dia spesifik. So kita akan belajar kat sini. Dan sama juga isim-isim yang feminin. Kalau sebelum ni kita rasa isim tu adalah base pada jadal muslimun tu, kita rasa dia ada isim feminin, muannas, tapi sebenarnya tidak. So kita akan belajar benda tu dalam poin nombor 3 ni. So itu kepentingan bab ni. Okay, now kita masuk kepada yang pertama, itu isim jamak taksir. Okey, isim jamak taksir ni adalah, jamak taksir maksudnya apa? Jamak taksir ni adalah isim yang bilangan dia banyak, lebih daripada 2. Okey, ini jamak taksir Ini jamak taksir yang ejaannya macam isim bilangan 1. Ejaan dia tu macam isim yang bilangan dia 1, namun sebenarnya bilangan dia banyak. Okey, taksir ni maksud dia pecah. Pecah tu maksud dia apa? Dalam ejaan, dalam jamak taksir itu berlaku penambahan huruf ataupun pengurangan huruf daripada ejaan asal dia. Okey, daripada ejaan asal dia. Macam mana kita nak tahu jamak taksir ni? Okey, jamak taksir ni sebenarnya dia ada format, tapi format dia tu banyak. Okey, banyak, dan saya tak tuliskan dalam nota ni. Cumanya kita ni sebagai beginner, saya nak sarankan kita akan banyak merujuk pada kamus. Dalam contoh ni, ni adalah kamus Marbawi. Okey, contoh kat sini adalah perkataan rasulun. Rasulun, ini seorang rasul. Dia punya jamak ni rusulun. So kita nampak sikit. Kita nampak kat sini rusulun ni iaitu isim jamak
dan ejaannya cuma 3 huruf. Rasulun, seorang rasul, 4 huruf. Macam mana kita jamak? Sebab ada jim kat sini. Ini adalah cara pemberitahuan oleh Kamus Nabawi bahawa kalau dia ada jim kat sini, mana isim selepas dia tu adalah isim jamak bagi kalimah ini. Macam tu. So, ini style Kamus Nabawi. Mungkin cara-cara kamus lain, cara pemberitahuan dia tu berbeza. So itu dia jamak taksir. Di bawah ni adalah contoh jamak taksir. Kat sini ada contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5. Ini contoh isim jamak ni, isim jamak. Tapi ada yang taksir dan ada yang salim. Okey, nak bagi tahu isim yang jamak berbilangan lebih daripada 2 tu dalam jadual muslimun yang kita belajar sebelum ni, contohnya macam ni kan, muslimuna ni, muslimatun ni, dia sebenarnya adalah jamak jamak salim. Mana jamak salim ni maksudnya apa? Salim tu maksudnya selamat. Selamat daripada apa? Daripada penambahan ataupun pengurangan huruf dalam dia tu. Dia selamat daripada pecahan tu, dia selamat. Contoh kat sini kan, ni adalah muslimun. Okey. Penambahan ani ni sebenarnya adalah penambahan disebabkan bilangan 2 lelaki kan. Dia bukan penambahan yang dimasukkan macam ni. Penambahan yang tadi tu ataupun pengurangan tu bukan yang dimasukkan yang ini ya. Sebab ini memang satu cara untuk pemberitahuan i'rab. I'rabnya marfu'. Bilangannya tu banyak. Nun ni disebabkan menggantikan alif. Menggantikan tanwin. Okey. So daripada part ni, daripada part saya kotak tadi kan, part ni dikekal. So therefore dia salim. Okey, dia jamak salim lah. Yang ini sama juga, kekal, salim juga ni. Dia sama kan? Dia sama dengan ni, dia sama dengan ni, dia sama dengan ni. Sama-sama. Dia tak berubah. Tapi yang ini ni namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Yang ini jamak muannas salim untuk perempuan. Okey. So itu adalah jamak salim, muzakkar ataupun muannas. Okey. Now itu contoh 1, 2 dengan 3. Contoh nombor 4 ni dengan 5 ni, kat sini adalah contoh ini jamak salim ni. Yang ini jamak taksir. Jamak taksir. Ini dia contoh tadi kan, rasulun. Jamak taksir semasa di singular rasulun. Bila jamak rusulun. Contohnya nombor 55 ni kitabun, satu kitab. Bila jamak jadi kutubun. Okey, jadi kutubun. So perhatikan kat sini ada kosong kan. Sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong. Ini nak bagi tahunya tak semua isim kalimah isim ada maksud gini. Ada isim yang jamaknya salim. Dia tak ada taksir. Tak ada taksir. Ada isim yang jamaknya taksir. Ini taksir. Tak ada salim. Okay. Yang ada 3 ni jarang sangat, kurang lah. Dia sama ada jenis yang macam ni ataupun jenis yang macam ni. Okay. Macam ni contoh dia, sama watun ni langit. Sama watun 1, sama wata ni 2, sama watun ni banyak. Tapi kat sana ada juga jamak taksir untuk langit, iaitu sama
Sim min al sama. Nah, ini jamak taksir ini. Okey, so itu adalah apa? Adalah jamak taksir ya. Perbincangan mengenai jamak taksir. Now, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia ni lah nak bagi tahu ni. Jamak taksir ni kita kena ingat, nak tahu dia masa ni raja-raja lah, rujuk kamus. Okey. Saya pun kalau first glance pandang, tengok Rasulun, kalau first glance rasa macam dia mungkin singular, tapi until kita tengok kamus dan dia ada tanda macam jim tadi tu, barulah kita tahu bahawa dia ni adalah jamak taksir. Itu jim dia ni lah. Okey, now kita move pada poin kedua dalam bab ni, iaitu kespesifikan isim. Sama ada dia isim nakirah, isim nakirah, nun dengan makrifah. Okey, makrifah ataupun nakirah. Okey, nak beritahunya, isim, semua isim secara dasarnya dia adalah umum. Okey, until datang sebab-sebab yang menjadikan dia spesifik, maka barulah dia menjadi spesifik. Itu dia punya kira macam dasar umum lah. So ada 7 sebab yang menjadikan suatu isim sebagai spesifik ataupun makrifah. Pertama sekali ada alif lam. Ada alif lam kalau ada alif lam dekat dia punya pangkal, maka isim tu akan menjadi isim yang spesifik lah. Okey, al-muslimuna, al-kitabu, itu pertama. Yang kedua, nama-nama tempat. Contoh nama tempat, nama orang, nama khas, dia panggil ismu alam. Okey, contohnya macam Musa, Muhammadun, Aisyah. Tengok sini contoh pada Nabi, nama Muhammad ni, kalau ikutkan jalan muslimun, dia adalah nakirah kan, sebab tak ada alif lam. Tapi sebenarnya dia adalah makrifah, disebabkan dia adalah nama khas. Okey, nama khas. Itu nombor 2. Nombor 3, isim-isim ganti nama ataupun dhamir. Dhamir isim dhamir. Okey, contohnya macam huma, hiya, hum, anta atau antum, ana, nahnu, kakum, makum. Apa tu untuk isim dhamir mufasil, isim mutasil yang kita dah belajar sebelum ni. Semua isim-isim dhamir ni adalah spesifik. Nombor 4, isim isyarah. Isim isyarah iaitu isim kata tunjuk macam hadha, hadihi, tilka. Okey, ulaika, haulai. Itu isim-isim. Semua isim-isim isyarah adalah spesifik. Nombor 5, isim kata hubung macam alladhi, isim yang ni kan, kata hubung yang ni, alladhi, allati, alladhina. So isim-isim kata hubung ni by default memang dia adalah makrifah. Kemudian nombor 6, iaitu isim idhafah yang isim keduanya iaitu mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih, yang kedua kan dipanggil mudhafun ilaih, kita dah belajar sebelum ni. Adalah daripada salah satu di atas ni, daripada ni lah, daripada yang atas ni. Kalau isim yang kedua tu daripada salah satu yang disebut daripada 1 sampai 5 ni, maka idhafah tu adalah makrifah. Maksudnya mudhaf ilaih kan, idhafah kan ada 2 kan. Satu ni mudhaf, yang pertama ni mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. Okay, mudhaf ilaih. So kalau yang isim kedua ni, mudhaf ilaih ni, isim yang menyandar ni kan, yang menyandar ni datang daripada sini, ada antara 1.1 hingga 5 ni, maka idhafah ni akan jadi makrifah. Okey. Kemudian nombor 7,
adalah nama-nama yang diseru. Contohnya wahai Muhammad, wahai Ali, wahai cikgu. So orang-orang yang namanya diseru ni automatik dia adalah isim yang ma'rifah. Dia mesti ada satu alat yang menyeru. Macam kat sini adalah ya. Ya, iaitu mana wahai. Okay. Hey, wahai. So orang yang diseru tu automatik menjadi isim ma'rifah. So 7 benda ni adalah menjadi sebab mengapa sesuatu isim tu menjadi spesifik ataupun ma'rifah. So kita teranglah hafal dia. Okay, seterusnya kita maju kepada poin yang ketiga, iaitu isim-isim yang gendernya feminin. Okey, dia sama juga macam sebelum ni. Semua isim adalah umum. Umum pula. Semua isim adalah maskulin, iaitu muzakkar. Okey, muzakkar. Muzakkar sehinggalah datang sebab-sebab yang menjadikan dia feminin, muannas. Maka barulah isim itu menjadi ataupun dianggap muannas. Okey, maknanya secara umum semua isim itu adalah maskulin, iaitu muzakkar. Nanti datang sebab-sebab yang menjadikan dia muannas, maka barulah dia menjadi muannas. So apakah dia benda yang menjadi muannas tu? So ada 1, 2, berapa ya? 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Dan 6. Okey, so apakah yang pertama? Yang pertama, isim yang secara biologinya adalah perempuan, seperti ibu, ummun, kakak, ukhtun. Kalau kita tahu makna dia itu secara biologi adalah perempuan, maka isimnya adalah isim muannas. Feminin lah. Feminin. Pertama. Yang kedua, isim yang hujung belakang dia tu dalam isim tu, dalam ejaan dia, di hujung dia tu ada ta marbutah, ada hamzah mamdudah, dengan ada alif. Ni alif ni ya. Alif tapi bentuk dia macam ya. Yang digunakan untuk kalimah tu digunakan untuk superlatif. Okey, superlatif ni perbandingan lah. Perbandingan macam besar, kecil. Okey, ni sebagai contoh dia. Ini contoh-contoh huruf yang berakhir dengan ta marbutah. Yang ini. Ta marbutah. So nampak ni belakang dia ta marbutah akhir. So ini isim-isim ni macam rahmah, solah, ibadah, atau asalnya rahmatun, solatun, ibadatun. So dia ni adalah feminin lah. Okey, feminin. Kemudian isim-isim yang belakang dia ada alif, kemudian ada hamzah. Okey, ada alif, hamzah. Dia dan penggunaan dia tu untuk color, untuk warna. So isim-isim ni adalah feminin. Kemudian isim-isim yang belakang dia tu ada ya, bukan ya, alif. Ada tak ada titik ni, tapi dia rumah macam ya, tak ada titik, dan dia adalah alif. Dan makna dia tu mengandungi perbandingan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, semua tu. So isim ni adalah feminin. Okey, feminin. So itu dia poin nombor 2. Poin nombor 3, poin nombor 2 ni ada pengecualian. Isim setengah-setengah nama lelaki yang belakang dia tu ada ta marbutah, macam Hamzah, Usamah, Muawiyah. Nama-nama ni kekal maskulin. Okey, kekal maskulin. So ini ada pengecualian untuk poin nombor 2.
Nombor 3, nama-nama anggota badan yang berpasangan seperti bibir, syafatun, telinga, udhunun, kaki, rujulun, mata ainun, buku lali, ka'bun, mangkabun, bahu ni, sebab semua berpasangan ni. So semua isim sini adalah feminin feminin, muannas. Kalau macam rasul ni kepala satu kan, dia tak ada pasangan, so dia kekal maskulin, mudzakkar. So itu nombor 3. Nombor 4, isim jamak yang tak berakal. Isim jamak tak. Bila isim jamak dan jamak tu dia tidak berakal, dia dikonsider sebagai feminin juga. Contohnya macam masajidu ni jamak taksir, masjid-masjid. Ni samawatun, langit. Jamak dia kan, dia tak berakal, so dia adalah feminin. Nombor 5, isim jamak taksir yang berakal. Jamak taksir berakal ni dia di kondisi dia boleh jadi maskulin, dia boleh feminin. Contoh kat sini perkataan rasulun. Rasulun kan rasul-rasul lah. Ini rasulun, rasul-rasul. Tapi ini contoh dalam Quran ni. Macam kat sini ja'a ni. Ja'a ni bermaksud datang. Yang ni contoh kat sini ja'at, datang juga. Bezanya ja'a ni untuk lelaki, ja'at ni adalah untuk perempuan. Pelakunya dalam ja'a yang jenis dalam ja'a contoh ayat 1 ni dengan ja'a dalam contoh ayat 2 ni, pelakunya adalah rasul. Okay, tapi sama yang pertama ni rasulun ni ditreat sebagai maskulin, iaitu mudzakkar. Tapi dalam ayat kedua ni rasulun ni ditreat sebagai muannas. Ja'at ni adalah muannas, datang tapi untuk perempuan. Okey. Maju lagi. Okey, ni nak cerita mengenai gender untuk jamak, isim jamak. Gender untuk isim jamak. Kalau sebelum ni kita nampak kat sini kan macam ada further discussion mengenai gender isim jamak ni. Bendanya sama, rasulun, rasuluna, rasul tapi satu ni dia maskulin, satu lagi dia feminin. So macam mana nak tu? Kat sini ada jadual dia. Jadual ni daripada guru saya, iaitu Ustaz Muhammad Ali Khan. Masa saya belajar dengan dia tahun 2015. So isim jamak ni ada dua. Satu yang berakal, yang berakal. Satu lagi yang tidak berakal. Now kita discuss dulu yang tidak berakal sebelah sini. Yang tak berakal ni ada dua. Satu jenis salim, satu jenis taksir. As long as dia tidak berakal, kan, dia ditreat sebagai she. She ni adalah singular feminine. Okay, singular feminine kan. So because the she ataupun hiya, dia macam hiya. Hiya ni adalah dhamir munfasil untuk perempuan bilangan satu. Ya. Because of the she, maka dia feminine lah. So she, hiya ni singular, tapi sebenarnya dia adalah isim jamak. Kena take note tu. Dia bilangannya banyak, cuba kita treat dia macam she, kita layan dia macam hiya. So itu isim jamak jantina mengenai isim jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang berakal, so ada pembahagian. Satu yang salim, satu yang broken, satu yang taksir. Okay. Yang salim ni fine, treat dia macam biasa. Ini talibatun ni adalah kanak pelajar perempuan. Okay, pelajar perempuan. Talibatun, penuntut perempuan. Layan dia macam biasa, layan dia sebagai jamak dan feminin lah. Kalau mu'minina, ni isim jamak salim, orang-orang beriman, layan dia macam biasa juga,
itu jamak maskulin. Tapi kalau broken atau jamak taksir, okey, kalau ni maksud dia apa? Untuk dua-dua ni, kat sini layan dia macam biasa, kat sini layan dia macam biasa. Nisa ni adalah perempuan-perempuan ramai, Rasul dia adalah Rasul-Rasul ramai kan. So yang ini layan dia macam layan dia sebagai singular feminin atau ikut gender masing-masing. Itu maksud dia. So itu adalah isim jamak berakal, berakal dan taksir. So ini adalah discussion ini discussion gender ya. Cuba fahami jadual ni semula baik-baik. Mudahnya macam ni je lah. Kalau dia tak berakal, layan dia macam ia, she. Kalau dia berakal, kalau dia salim, fine, layan macam biasa. Kalau dia broken, dia boleh dilayan sebagai hiya ataupun ikut gender masing-masing. So okey, itu dia. Ini nombor 5. So ini nombor 6 ni. Ini nombor 7. Okey. Nombor 6 ni, poin nombor 6, nama-nama tempat yang khusus seperti Mekah, Amerika, Mesir, semua ni adalah feminin, muannas. Okey, muannas. Nama-nama tempat lah. Kemudian nama-nama yang tertentu di bawah ni, nama-nama ada. Okey, macam ni. Dia ada satu grup isim yang dipanggil muannas isma'i, iaitu muannas secara semula jadi. Why dia semula jadi? Sebab orang Arab dah decide dia macam tu long ago. Daripada dulu lagi dia define benda tu sebagai feminin. So ini adalah contoh-contoh isim yang telah didesain oleh orang Arab lama dulu, bahawa mereka ni adalah kalimah-kalimah ni adalah feminin. Dan harb ni yang dijumpa apa? Contoh yang diambil daripada Al-Quran, seperti harb sama syamsun, nafsun, narun, dal, bal, sabilun, ardun, rihun, bi'run, dar, ka'sun, khamar, jahannam, asar. So ini adalah isim-isim muannas isma'i, iaitu muannas secara semula jadi, yang ditemui dalam Quran. So try hafal je lah. Okey, tamat poin yang ketiga ni. So sebagai penutup, ini adalah bab mengenai isim jamak taksir, isim yang secara asasnya spesifik, isim-isim secara asasnya feminin, yang harus kita hafal sebab dia ni kiranya macam David lah. Dia tak sama, dia tak mematuhi jadual muslimun yang kita faham sebelum ni, yang kita dah belajar sebelum ni. So good luck, try hafal dia. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.